kita kembali kepada tentang syarikat Continental. Syarikat Continental merupakan satu syarikat gold trading company, okey, iaitu kita menjual dan membeli emas sahaja. Kita bukan satu syarikat pelaburan, kena faham. Okey, dan hari ini syarikat Continental ni bukanlah satu syarikat yang baru lagi. Dia dah ditubuhkan sejak 2012. Maksudnya syarikat ni dah 10 tahun. Cuma 7 tahun syarikat ni menjalankan corporate trading sahaja. Dia supply emas untuk beberapa bank. Okey, dan selepas terdaftar sebagai reporting institution dengan bank negara sendiri, barulah secara officialnya Januari 2020 sebelum Covid dia buat sistem agent seperti saya ni untuk promote kepada public lah. So maksudnya hari ni segala aktiviti Continental ni 100% dipantau oleh bank negara. So penting tak tu? Sangat penting sebab hari ni kita kalau nak masuk satu syarikat tu, biarlah syarikat itu legal di sisi bank negara Malaysia. Ya? Okey, dan yang kedua, sebagai kita seorang Muslim, kita pandang penting tentang apa-apa yang kita nak beli ke, nak melabur ke, tentang syariah compliance, betul? Jadi hari ini dah ada 3 badan yang mengendorse produk-produk Continental ni berlandaskan syariah, betul? Jadi 2 perkara ni kita tak perlu ragu-ragu lagi dah, betul? Dan yang ketiga, kalau hari ini kita simpan duit dekat bank sebab kita percaya dengan bank ni, betul? Sebab kita rasa selamat, betul? Hari ini bayangkan bank itu sendiri boleh percaya dengan syarikat Continental. Bukan satu bank, tetapi ada 4 bank. Sebab apa tahu, hari ini kita sebagai individu, sebelum kita masuk satu syarikat pun, kita kaji tak tentang syarikat tu? Pasti kita tanya tentang kawan-kawan kita, kan? Kita Google dan sebagainya, betul? Bayangkan satu institusi kewangan bank, sebelum dia menjadi rakan niaga kepada syarikat ni, pasti dia akan melalui satu saringan yang sangat teliti sebelum dia jadikan syarikat tu satu rakan niaga. Dan hari ni ada 4 bank. InsyaAllah soon kita dengar sekarang ni tengah negotiate kemungkinan kita akan supply untuk main bank. Okey, kalau hari ni main bank pun kita dah boleh supply, termasuk bank yang pertama di Malaysia pun kita dah membuat menjadikan sebagai rakan niaga kita. Okey, dan hari ni kita tengok pula tentang kan kalau kita nak beli emas ni kan. Okey, so hari ni di Continental dari mana dia ambil emas? Daripada Permin. Permin ni merupakan penggilaan emas paling besar dekat negara Australia dan hari ni kalau kita tengok eksklusif distributor dekat Malaysia daripada Permin ni hanya 2 syarikat sahaja yang boleh jual produk ni, iaitu kita dan juga Tommy. Okey, dan hari ni kita kena faham kita beli emas sekarang ni dapat emas tak? Tak takut ke? Tak takut ke? Kita beli digital, tengok dalam sistem ke? Kalau sistem tutup, nak cari siapa? Okey, ini yang kita kena fahamkan. Okey, kalau hari ini kita bercerita tentang physical gold, ini perkara normal, betul? You beli, you dapat emas, rasa selamat tak? Pasti selamat sebab emas kat tangan, boleh tengok, betul? Tapi hari ini kalau kita cerita tentang digital gold, ramai yang skeptikal sikit, betul? Bukan sikit, banyak. Sebab emas tak pegang, tak dapat tengok, betul? Entah just paper gold je tak syarikat ni keluarkan, betul? Okey, di sinilah pentingnya syariah compliance. Kenapa pentingnya syariah compliance? Sebab apa? Untuk mematuhi syariah dalam urusan jual beli emas, fizikal wajib wujud. Inilah perkara utama dia untuk jadikan produk gold trading ni syariah. Ya? Jadi hari ni walaupun you beli digital dekat Quantum keluarkan dalam bentuk website, di sinilah peranannya pihak syariah compliance akan masuk company kita dan audit setiap digital gold yang kita keluarkan customer ni mana fizikal tu. Mesti kena ada dalam simpanan syarikat ni daily satu persatu, one to one, tak boleh kurang 0.001% pun. Contoh hari ni ada 10,000 customer yang beli, ada 10 tan digital yang dikeluarkan, mesti pastikan 10 tan fizikal wujud. Dia bukan boleh keluar angka semata-mata mesti kena ada backup one to one, baru ada syariah compliance. Dan hari ni syarikat Quantum ada syariah compliance tak? Jadi you perlu ragu-ragu tak dari sudut digital tu yang dikeluarkan? Sebab fizikal tu pasti wujud, betul? Okey, so dekat sini lah pentingnya syariah compliance itu dia memainkan peranan yang penting dekat situ. Dan hari ni kenapa digital ni diwujudkan? Okey, dia ada beberapa sebab. Pertama, in term of safety, betul? Kalau hari ni kita pergi beli emas, kita dah fikir dah nak simpan kat mana, betul? Kalau banyak nak kena sewa pula safe box, betul? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hari ni kalau you beli satu jongkong RM10,000, tiba-tiba nak pakai RM1,000 je, boleh pergi gigit tak emas tu ke RM10,000? Tak boleh lah. Tapi melalui digital you boleh jual berapa yang enough, betul? Okey. Dan yang ketiga, emas kadang-kadang dia fluctuate
boleh beli 24 jam. Okey, sebab itulah digital ni diwujudkan. Tetapi kena pastikan digital ni ada syariah compliance untuk memastikan fizikal tu wujud. Okey, faham Jadi itulah tentang syarikat. Yang bagus syarikat quantometer ni, dia dah kukuh dulu dari segi corporate, baru dia open kepada public. Bagus tak? So dia bukanlah satu syarikat baby lagi, tidak. Dia dah buka, baru dia open kepada public. Jadi hari ni orang awam mudah yakin dengan syarikat quantometer ni sebab dia dah kukuh dulu dari segi corporate. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua kita berbalik kepada produk, betul tak? Di quantometer ada 3 pilihan produk, betul? Yang pertama physical gold. Sebab apa? Kadang-kadang hidup orang tanya, ada barang tak? Beli emas dapat emas tak? Nak sana emas tak? Beli emas. Ada, boleh. Itu produk kita yang pertama. Okey, tak, bukan cakap kita tak ada barang, kita ada barang. Kalau dia nak fizikal, kita bagi fizikal. Yang kedua, sistem pajakan. Sebelum berbelanja, beli dulu emas, keluarkan duit pajak tu, kan? Berbelanjalah. Dan hari ni yang emas yang kita simpan tu, kan harga emas naik sebabkan upah simpan di quantometer ni sangat rendah. Berapa? 3.5% setahun. Bila dengan yang kat luar ni, sekarang ni paling rendah siapa arah duit bayar? 9 ke 12%. Ya? Tapi kadang-kadang emas ni setahun naik 5% je. Kalau pergi bayar upah sampai 9, untung ke rugi? Rugi. Macam mana nak buat untung? Tapi hari ni di kuantum, upah simpan ni 3.5% je setahun. Jadi boleh buat untung tak kalau emas ni 5% pun? Boleh. Jadi di situlah boleh buat konsep perbelanjaan tak hangus. Sebelum beli, keluar beli emas dulu, keluarkan 85% bagi berbelanja, kan? Dan hari ni kenaikan emas setiap tahun tu, keuntungan tu dalam 12 ke 15 tahun dia recover balik apa yang dia pakai tadi. Jadi barang dah beli, duit mesti ada dekat situ. Okey? Itu konsep yang kedua. Dan cukup bagus juga. Tetapi secara peribadi, saya tak tertarik sangatlah dengan dua produk ni. Yang menarik minat saya adalah produk gandaan tadi. Faham tak tentang produk gandaan tadi tu? Boleh tak dia mainkan yang dekat produk gandaan tadi tu? Faham betul-betul tak? Okey, siapa yang faham dalam 50% sekarang boleh tak? Tak, kita nak belajar malam ni. Sebab inilah satu-satunya teknik macam mana you nak buat untung dengan emas di dalam masa singkat. Sebab apa? Kalau nak cerita pasal emas ni, saya besarkan dengan emas. Emas saya dekat situ, emas saya punya emas 30 lebih. Kalau nak cerita emas ni, saya mandi masak penuh dengan emas. Tapi hari ni saya tak pernah setuju dengan emas. Sebab emas ni bagi saya satu pelaburan yang lambat. Betul tak? Setuju tak emas ni lambat? Kalau hari ni cepat, dah ramai dah orang pergi beli lagi emas banyak. Betul tak? Tapi hari ni orang pergi beli juga tak? Pergi, beli. Walaupun lambat pun orang beli. Sebab apa? Semua orang percaya dengan kenaikan emas. Betul? Boleh katakan seluruh dunia punya rumah pasti ada emas. Betul tak? Tak kat mak, kat kakak, kat isteri, kat anak perempuan. Betul? Pasti ada emas. Jadi sebab apa? Semua orang percaya yang emas ni satu benda yang menguntungkan. Beli tak rugi. Satu hari nanti harga dia akan naik. Betul tak? Inilah secara generalnya. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan faham betul-betul dekat produk kat sini. Okey, produk ni lah yang kenapa satu-satunya kaedah yang kita boleh buat untung dengan emas ni. Okey, beli emas 100,000, syarikat akan lockkan barang 10 kali ganda. Beli modal 100,000, tapi syarikat lock barang 1 juta. Beli 1,000, dia lock 10,000. Beli 10,000, mas lock 100,000. Beli 100,000, lock 1 juta. Beli 1 juta, lock 10 juta. Macam mana maksud saya lock ni? Lock ni bermaksud tuan-tuan dan puan-puan beli emas 100,000, syarikat quantometer beli lagi 900,000 emas atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Konsep macam mana? Macam beli rumah. Hari ni nak beli rumah 1 juta, kita kena keluar duit 1 juta tak? Kita keluar berapa? 10% deposit, kita tak? Lagi 900,000 mana datang? Bank bagi facilities loan. Faham betul tak? Sama juga konsep dekat sini. Beli emas 100,000, syarikat quantometer ni sebenarnya bukan syarikat emas sebenarnya, dia syarikat bayari. Dia merupakan satu syarikat bayari. Dia keluarkan lagi 900,000 beli emas atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi atas nama tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni ada emas 1 juta. Dahsyat tak? Dahsyat. Okey. Dan hari ni kalau kita cerita pasal rumah tadi, 900,000 yang bank bagi tu namanya loan. Loan kena bayar balik tak? Ya. Beban tak? Sini 900,000 yang syarikat beli tu tak bayar-bayar. Baik tak? Semua tak jawab. Okey, syarikat beli 900,000 tu lagi, dia bukan loan sebab tak perlu bayar balik. Dia adalah satu kita panggil konsep pembiayaan tawarun. Pernah dengar tak? Pembiayaan tawarun ni maksud dia adalah pembiayaan
Bahasa Inggeris dia postpone payment. Okey, dia belikan dulu siap-siap RM900,000. Jadi aset ada emas 1 juta dalam kita sekarang tu. Okey, tuan-tuan dan puan percaya tak harga emas akan naik? Katalah selepas tahun harga emas naik. Atas nama tuan-tuan dan puan tadi ada emas 1 juta betul? Lepas dah harga dah naik, masih 1 juta ke dah lebih 1 juta? Waktu tu bila tuan-tuan dan puan nak jual, syarikat tak nak apa pun, dia nak ambil balik modal dia RM900,000. Kan pembiayaan yang ditanggungkan, postpone payment, kan? Dia ambil baliklah modal dia RM900,000 tu. Tapi hak keuntungan RM900,000 punya kenaikan emas profit, semua you ambil. Best tak? Tapi bukanlah free-free dia bagi. Of course dia kenakan satu upah pembiayaan yang kita bagi sebagai management fees. Berapa? 3.5% dari RM900,000 tadi. 31,500 kena bayar. Best ke tak? Semua dapat tak best tak? Okey? Jadi maksudnya hari ni tuan-tuan dan puan beli emas RM100,000, kena bayar lagi upah RM31,500. Bermasuk modal berapa? RM131,500 kita kena keluarkan. Barulah syarikat boleh lock barang 1 juta. Kalau kita kira-kira lah pergi beli emas RM100,000, pergi bayar upah sampai RM31,000 dan 31% ni, tinggi tak? Berbaloi ke? Tak berbaloi? Okey, kita lihat satu sudut. Katakanlah dalam tempoh setahun harga semasa emas naik 20%. Atas nama tuan-tuan dan puan ada emas RM100,000 ke 1 juta? Jadi kenaikan 20%, harga emas masa dikira atas dasar 1 juta. Sekarang untung RM200,000, okey ke tak okey? Okey, alhamdulillah kan? Okey. Jadi sekarang kalau kita kira-kira baliklah RM200,000, kita tolak balik upah yang kita bayar RM31,500 pun, kita masih untung masih RM168,500, okey ke tak okey? Sangat okey. So apa yang kita boleh buat ringkasan dekat sini? Tuan-tuan dan puan hari ni ada RM100,000, pergilah mana-mana kedai emas ke, mana-mana bank dia beli emas RM100,000 dapat pegangan berapa emas? RM100,000 je lah. Kalau harga emas naik 5%, untung berapa? RM5,000 saja. Tapi beza dekat untung punya kiri ni, harga emas naik 5%, kita untung. Harga emas naik 10%, kita untung. Kalau 20% untung. Kenapa saya katakan naik 10 untuk 100? Sebab 10% dikira atas dasar 1 juta. So untung berapa? RM100,000. Modal berapa? RM100,000 dapat tak 100%? Sebab modal kita dah digandakan 10 kali ganda. Secara tak langsung berapa kenaikan pun dapatlah 10 kali ganda. Tu cerita manis je. Cerita buruk dia apa? Emas turun 20%. Tadi kita naik kan? Kita cerita turun 20%. Kena kira dari mana-mana? RM100,000. Oh, tadi turun kira dari RM100. Tadi naik dari RM1 juta. Tak boleh turun naik mesti berdasarkan RM1 juta. Jadi kalau turun 20% daripada RM1 juta, dia jadi berapa? Negatif RM200,000. Sedangkan modal kita berapa? Baru RM100,000. Boleh tampung tak? Modal RM100, rugi sekarang dah RM200. Kalau dalam forex trading atau stock trading yang bermain dengan leverage yang bermain dengan gandaan, dia dah call. Kita pakai MC, margin call. Dia call tak henti-henti supaya apa? Suruh top up lagi 100 ni. Sebab rugi ni dah 200, sekarang modal baru 100. Kalau tak top up apa jadi? Dia burn modal kita. Itu yang terjadi pada forex trader. Bila tak ada duit nak top up, bila MC dia gone. Dengan duit ni semua gone habis. Jadi stres. Okey. Tapi dekat sini kalau terjadinya situasi tu, ada MC tak? Kenapa tak ada MC? Sebab kita pergi beli apa tadi? Emas tetap ada tak dekat situ? Cuma value je negatif, barang tetap ada. Ya? Jadi apa kita perlu buat? Tak boleh nak jual je lah. Tunggu. Jadi risiko kita kat sini apa? Masa sahaja tuan-tuan dan puan. So kita kena tunggulah harga emas naik balik. Itu sahaja. Okey, kita berbalik kepada management fees upah yang kita bayar tadi. RM31,500 ni kita bayar untuk setahun. Kita ceritalah rezeki kita sebulan emas naik 10%. Sebulan emas naik 10%. Dah untung berapa kalau emas naik 10%? RM100,000. Betul? Dah untung RM1,000, nak jual tak? Nah, lagi bagus. Kenapa? Yang upah yang kita bayar tadi untuk setahun, sekarang baru pakai sebulan. Apa syarikat akan buat? Dia puratakan balik, dia pulangkan balik 11 bulan dulu. Sebab kita dah bayar untuk setahun, sekarang baru pakai sebulan. Kita kan produk syariah compliant. Syariah compliant mana boleh cari lebih. Dia charge sehingga kita pakai je. Jadi apa syarikat akan buat? Dia puratakan balik, dia pulangkan balik 11 bulan punya. Jadi kalau kita jual
Kalau selepas 6 bulan, dia pulang balik berapa bulan punya? Kalau selepas 9 bulan, 3 bulan ya. So dekat sini dia refundable. 31,500 tu dia akan refund. Itu cerita baik. Cerita mendung apa? Mas tak naik-naik setahun, turun je memanjang. Adakah kena bayar lagi tu 31,500 tu? Tahun kedua, tahun kedua renew. Perlu bayar tak? Mestilah kena bayar. Tapi yang bagus bukan syarikat yang baik hati yang saya cakap tadi tu. Dia kata apa? Untuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan berikutnya perlu bayar. Tapi tak perlu keluar duit. Dia kata selepas tahun, jika tak ada rezeki, kita emas tak naik-naik, dia hanya tak kira pending sahaja. Dan bila harga emas dah naik nanti kan, syarikat akan letakkan you dah untung satu orang, bayar balik lah. Berapa yang you pending. Jadi dekat sini, risiko kita memang satu perkara sahaja, masa sahaja. Dia tak memaksa kita top up, dia tak memaksa nak batalkan kontrak kita ke dan sebagainya. Memang betul-betul kita beli, kita tunggu je lah sampai harga emas naik. Ya? So tak ada risiko apa-apa yang lain, hanya masa sahaja. Okey, itu dah faham tak dekat sini? Faham. Ada nak soalan nak tanya? Saya tanya soalan. Mana dapat duit syarikat 900,000 dan belikan kita emas ni? Banyak ada duit dia. Ha? Fee? Tak, 900,000 tu. Ha? Tak, 900,000. Bayangkan you beli seorang 100,000, syarikat keluar 900,000. You beli 100,000, syarikat keluar 900,000. You beli 1 juta, syarikat keluar 9 juta. Kena keluar 9 juta. Banyak ni duit syarikat ni. Bank ke syarikat ni? Betul tak? Logik tak? Tak logik. Ini soalan yang saya tanya pada Dato' Lim. Saya cakap hari ni kita bercerita tentang leverage physical gold. Bermaksud kalau saya beli emas 100,000, syarikat ni wajib beli lagi 900,000 emas atas nama saya. Sebab pihak syariah compliance akan audit mana physical 1 juta ni atas nama Faizal. Dia bukan boleh keluar harga semata-mata macam forex. Barang kena ada Bermaksud barang 1 juta ni kena wujud. Jadi ini baru cerita Faizal seorang. Kalau ada 1,000 Faizal. Jadi ini soalan saya tanya pada Dato' Lim. Saya cakap kalau hari collection sale 100 juta, you mau keluar 900 juta tau. Kalau 1 bilion, 9 bilion tau. Banyak ada nyawa. Saya cakap, naik kalau saya cakap kan, saya modal rumah pun kami susah. You senang-senang kasi saya 9 kali ganda kan, saya cakap dengan dia lah. Masa first time saya jumpa dia, saya cakap benda ni tak logik. Dia kata yes, saya mesti pun kena beli lagi 9 kali ganda atas nama you. Tapi saya pun tak ada kasi dulu. Saya pun dapat ini facilities daripada London Bullion Bank. Dia beli 1 kilo dekat London Bullion Bank. London Bullion Bank akan lockkan barang 10 kilo. Cuma Bullion Bank charge 3%. Dia charge kita balik berapa? 3.5. Di situ dia buat back to back punya facilities. Ya? Dia ambil lah extra 0.5. Sebenarnya bukan 0.5, kali dengan 9 is 4.5. Dia kata Faizal, konsep yang sama. You pergi tanya itu semua gold shop. You ingat orang beli ke? Mas? Tak semua kontrak dengan kilang 90%. Diorang akan letak deposit 1 juta dekat kilang, kilang akan bagi barang 10 juta as a consignment. Tapi nak dapat this kind of facilities, you got the track record yang very very strong. Kita setelah 7 tahun bisnes dengan Pemil, kita dah pegang 4 bank di Malaysia, baru kita dapat facility daripada Bullion Bank. Jadi dia kongsikan facilities ni pada kita. Umpama hari ni kita merasa facilities owner kedai emas best ke tak best? Okay? Jadi hari ni sama juga perniagaan ni. Kalau kita cerita pasal perniagaan konsep macam ni, sama juga dengan kontraktor developer ni. Contoh nak naikkan bangunan ni 500 juta. Rasa-rasa developer ni pakai duit dia ke? Tak, dia pakai facility daripada bank. Berdasarkan track record dia akan dapat. Sama juga dalam bisnes emas. Untuk peniaga-peniaga emas yang besar ni, berdasarkan track record orang, wujudnya Bullion Bank dekat dunia ni sebenarnya ada 35 Bullion Bank Okay? Alright. So dah faham tak? Okey, sepanjang saya bercerita, ada tak syarikat ini menjanjikan apa-apa bentuk bulanan? Bulanan ke, tahunan ke? Bila dia tak jadi bulanan, dia ada beban tak? Tak ada. Dia tak perlu angkat duit kita naik nak pergi niaga ke, nak pergi bisnes ke, tak perlu. Semua duit ni ditukar dalam bentuk emas sahaja. Yang bayar kita syarikat ke emas? Dan syarikat ni bukan satu syarikat pelaburan. Dia merupakan satu syarikat yang menyediakan platform and facilities. Macam mana kita nak buat untung dengan emas ni? Ya, dia bukan satu syarikat pelaburan. Yang bayar kita pun bukan syarikat emas itu sendiri. Harga emas naik, kita untuklah. Harga emas turun, kita juga rugi. Syarikat ada rugi apa? Memanglah kita nampak naik dia meroket.
baru boleh jual. Jadi dekat sini bila you nak membeli, janganlah gunakan duit emergency. Kan? You kena pakai simpanan you yang you memang tak pakai, yang you buat untuk future. Sebab hari ni konsep beli emas, hari ni adakah you tengok isteri ke apa, wife ke pergi beli emas, pergi jual lagi 3 bulan? Tak ada. Mak saya dia emas kat tangan dia tu pun dah 20 tahun dah sikit. Masih lagi konsep beli emas dia orang simpan. Masih lama Okey. Jadi sebelum ni dah faham konsep ni kan? Okey, sebelum ni kan saya cakap saya tak setuju dengan emas. Kenapa? Sebab emas ni dalam satu saat yang sama dia ada buy and sell price. Setuju tak? Dia ada harga jual beli. Kalau hari ni pergi beli gelang, sejam kemudian pergi balik kedai yang sama, dia pergi balik tak harga sama? Tak ada. Dia dah pergi potong. Berapa? Jadi you kena ingat setiap kali you pergi beli emas saja you dah rugi 50%, 30%. Jadi kita kena tunggu emas naik 30% baru kita dapat balik modal. Betul tak? Sedangkan 20 tahun ni track record emas tahun boleh naik 5 ke 20% saja per annum. Betul? Jadi untuk recover ni pun ambil masa 2 ke 3 tahun. Betul tak? Nah untuk sikit tu pula 3 ke 5 tahun. Inilah konsep sekarang ni. Betul tak? Tapi masih tak orang pergi beli emas? Masih penuh tak orang kedai emas? Harga emas tinggi ke rendah ke, orang pergi beli tak emas? Tetap beli. Ya? Jadi hari ni sebab apa? Mindset kita ni semua dah disetkan. Emas ni ada satu essay yang menilai kat dunia ni, tak rugi beli. Sebab tu semua orang pergi beli emas. Betul? Dan hari ni kita tahu masalah dalam emas ni, straight value dia yang besar ini membuatkan kita untung lambat. Inilah masalah utama. Betul tak? Setuju? Dekat dunia ni, bisnes apa yang paling maju? Bisnes bila you create solution. Setuju tak? Sama lah kedai makan tu sebab you punya perut dah lapar. Solution ni you kedai makan lah. Kan? Jadi hari ni bila you create the solution, bisnes you insyaAllah akan betul. Betul? Jadi dalam masalah emas ni untung lambat. Inilah masalah. Betul? Jadi dekat sini kita wujudkan satu konsep gandaan 10. Betul? Jadi dekat sini pun ada susun nilai 30. Tapi untuk recover susun nilai 30, perlu tak tunggu emas naik 30% kat sini? Tak perlu, sebab 3% dia dah bersamaan. Setuju tak? Jadi kalau emas naik 5% pun, you dah untung berapa? 5 kali 10, 50 tolak spread value 30 untung? Okey tak? Ini yang berlaku tahun lepas. Tahun 2021 emas ada naik tau 5 ke 10% 3 kali. Kalau you pergi beli konsep biasa tadi, naik sampai 10 je, untung ke rugi lagi? Rugi 20%. Betul? Rasa-rasa nak jual tak? Tak mungkin dia jual. Betul? Tapi dekat GAE, kalau jadi situasi 5 ke 10, kita untung berapa? 20 ke 70. Setuju tak? Sebab 5 kali 10, 50 tolak 30, 20. Betul? 10 kali 10, 100 tolak 30, 70. You rasa-rasa bila dah untung macam ni nak jual tak? Sebab tu kita orang tahu lepas 3 kali kita dapat untung. Tak payah lama. Russian War, orang semua tak tahulah nak happy ke nak perang kita tak tahu happy ke tak kan. Tapi middle Februari until middle March tahu tak emas naik berapa ratus? 16. Google boleh Google benda ni. Kalau yang pergi beli konsep normal dah untung ke rugi? Rugi berapa? 14. Di kontum kalau naik 16 menjadi $160 tolak 130%. Orang tengah rugi 14%, kita orang dah untung 130%. Situasi yang sama, different method. Kita kena ingat emas di satu dunia dia pakai cat yang sama je, tak ada naik-naik. Kalau kedai naik 5%, kita untung 50% kat sini. Kalau kedai kena turun 5%, kita rugi 50% ya. Sama je. Satu dunia pakai carta yang sama emas ni. Okey? Right. Dan buka boleh. Okey, saya nak tunjuk sikit potensi harga sekarang. Sesuai tak kita beli
beli. Okey, ini merupakan harga emas sekarang. Okey, sekarang harga emas berada pada paras sini Kalau dia pergi pada harga puncak hari itu yang bulan 3 tu, tahu tak berapa kenaikan emas? 17%. Jadi, kalau di kontometer kalau 17% kita untung berapa? 140. Betul? Boleh untung 140%. Tak apa yang pergi ke situ, kita separuhkan. Kita halfkan dia. 70% okey tak? Tak okey lagi, tak apalah, kita separuhkan lagi 35%. Okey tak? Okey. Jadi dengan harga sekarang, kalau you nak untung setakat 25 ke 50%, insya-Allah sangat kurang. Jadi flat dah peluang yang ada sekarang ni sebaik-baik.